Kedah, Perak, Kota Semarahan, Negeri Sembilan, Kuantan. Kuantan. Okey, ada orang Kuantan, orang Mersing, orang Johor, hopefully banjir semua dah okey di Johor. Putrajaya ada okey. Sandakan Sabah. Tengok ada sampai ke Sabah, ya. Alhamdulillah sampai ke Sabah. Kuala Berang pun ada, Lipis, Kulim, Sabak Bernam, Teknik Ceras, SMK, BSST. BSST ni apa? Bandar Sangat Tinggi ke apa? Perlis, Alhamdulillah. Selangor, Kota Baru. Alhamdulillah ada 400 lebih malam ni. Saya rasa satu Malaysia ni Cik Asri. Kalau dah ada dari Perlis dah ada sampai ke Johor. Lepas tu daripada Kuching sampai ke Sabah, hopefully takut ada yang luar negara kau dengar daripada luar negara. Mana tahu kan? Ada orang luar negara dengar ke? Tak tahu So far dalam Malaysia lagi kot. Kuala Lumpur, Batu Pahat, Alhamdulillah. Okey, terima kasih semua. Macam kami katakan awal tadi lah, sebenarnya cerita ini kisah benar sebenarnya. Sebelum kita bermula sebab ramai lagi nak masuk ni. Sebenarnya saya dengan Encik Asri ni berbincang nak buat untuk kecil-kecil je sebenarnya. Untuk PIBG sekolah PIBG sekolah. Untuk PIBG satu buah sekolah sahaja. Plannya sebab Encik Asri tanya saya pasal kemasukan ke Kolej Profesional Mara, Kolej Mara. Encik Asri ni bahagian Kolej Kemahiran Tinggi, dia power lah. Tapi saya kata okey lah, why not kita buat online kan. Buat online. Jadi bila dah buat online ni, kita rasa alang-alang lah Encik Asri kan. Yelah. Alang-alang why not kita open lah terus kepada orang lain kan. Maknanya manfaat ataupun informasi yang kita nak sampaikan pada malam ini bukan hanya sekitar kejiranan kita, sekolah tu sahaja. Maknanya sampai ke Sabah, sampai ke Sarawak, Perlis, semua dapat. Alhamdulillah. Henry Chang, Sabah, okey. Tak mainlah kecil-kecil ala-ala menyeluk berkasam. Awak benar. Awak orang Sarawak Okey, so malam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita mukadimah sedikit Kita ada dua sesi, dua slot malam ni sebenarnya. Satu slot akan disampaikan oleh Encik Asri yang akan menerangkan berkenaan dengan laluan untuk melanjutkan pengajian bagi lepasan SPM ke bahagian teknikal TVET lah Cik Maju, TVET kan. TVET Mara, Kolej Kemahiran Tinggi, mungkin IKM, nanti bahagian laluan orang yang ada minat teknikal. Okey, pelajar-pelajar ataupun lepasan SPM yang minat bahagian teknikal, okey, Cik Asri akan tackle yang itu. Cik Asri akan terangkan. Dan selepas itu, saya pula akan ambil untuk menerangkan sedikit insya-Allah berkenaan dengan laluan kalau pelajar-pelajar ingin mengetahui atau ingin belajar di Kolej Profesional Mara ataupun di Kolej Mara. Ini untuk program-program profesional kita lah. Tadi Cik Asri akan fokus kepada teknikal dan saya akan fokus kepada profesional. Itu yang kita nak buat dan insya-Allah kita jangka hopefully habis pukul 10 Cik Asri. Tu dah tahu. Betul. Hopefully kalau ada yang boleh bertahan sampai pukul 11 malam, kita tengoklah insya-Allah. Kita boleh habis. Tak apa, kita tak habis di sini, nanti kita boleh share nombor telefon kan, boleh sembang. Ya, betul. Ada kawan tak dapat masuk, meeting is full. Limit 500 sampai 500 maksimum. Saya tengok kat situ dah tak. Allahuakbar. Tak apa, nanti info-info ni boleh tolong sampaikan. Boleh hubungi kami semula, tak ada masalah. Okey, tak apa. Bagi tahu kawan yang tak dapat masuk, insya-Allah kita akan record. Kita dah record pun. Dah recording pun dah keluar dah recording. So video rakaman sesi malam ni kita record, nanti kita akan share recording tu kat mana. Kita akan share nanti saya akan maklumkan di mana tempat boleh tonton sesi malam ni. Saya minta maaf sebab terus terang sebenarnya kami tak berapa mahir sangat dengan Google Meet. Samalah. Kami sebab Mara selalu menggunakan Microsoft Teams kan. Teams dan Zoom lah kan. Ya, betul. Bila guna Google Meet ni kita terkiar-kiar sikit, nanti nak share nanti pun kita dah risau takut tak keluar share. Kalau Microsoft Teams insya-Allah kita boleh. Jadi saya mohon maaf bagi pihak Mara, malam ini saya dan Cik Asri mohon maaf kepada mereka yang tak dapat hadir, tak dapat masuk malam ni. Limit 500 saja tapi insya-Allah kita akan share. Nanti recorded sesi mana kita akan share. Okey, saya tak nak cakap panjang, dah 9-7 minit. Saya rasa kita serah kepada Encik Asri terlebih dahulu untuk sama-sama berkongsi berkenaan dengan peluang-peluang kepada lepasan SPM untuk melanjutkan pelajaran di TVET Mara. TVET Mara. Silakan Encik Asri. Okey, saya cuba share slide sebentar ya.
Jangan marah kalau kami terkia-kia nak share macam kata tadilah. Dia lambat sikit lah kita nak share. Orang tak biasa guna Google Meet ni. So far tak keluar lagi Cik Asri ya. Takut-takut dia. So far tak keluar lagi. So far belum nampak Cik Asri. Ya, insyaAllah kita akan share recorded video nanti kepada semua, insyaAllah. Nanti kita bagi link lah. TikTok rasmi KMKN. Terima kasih daripada Kuala Nerang. Boleh follow tu, tengok Kuala Nerang untuk program-program asasi di Kuala Nerang. Boleh follow. Cik Asri kita belum nampak lagi share slide. Belum nampak lagi Belum keluar apa, teruskan buat, saya akan bercakap dulu. Cik Asri cuba cari. Saya lah, tu saya kata tadi, minta maaf. Kami ni bukan orang pakar IT sangat. Guna pula Google Meet. Dia terkiar-kiar sikit. Itu kalau nampak dekat mesej, siapa yang boleh tengok mesej Kolej Mara Kuala Nerang adalah untuk program asasi. Boleh follow maklumat-maklumat ataupun media sosial mereka. Banyak maklumat tentang program-program asasi di Kolej Mara Kuala Nerang. Anak sulung saya alumni di MKN. Okey, Puan Barbara. Cik Maizul nampak tak ni? So far belum keluar lagi Cik. Belum keluar lagi Cik Asri. Balik semula. Stop sharing. Belum keluar lagi. Ya. Stop sharing dulu. Tak kuat. Apa kamera bang? Sorry tuan-tuan dan puan, minta maaf sangat. Anak sulung di Kolej Mara Kuala Nerang. Okey, ramai Kolej Mara Kuala Nerang untuk program-program asasi kita. Memang kita buat pengambilan nanti untuk boleh follow, ataupun boleh follow juga mana-mana media sosial Mara, especially TikTok Mara pun ada, Facebook Mara pun ada, untuk mengetahui maklumat lanjut, ataupun kalau berminat dengan certain college ataupun Kolej Mara ataupun Kolej Profesional Mara ataupun Kolej Kemahiran Tinggi Mara, boleh follow Facebook mereka. Just Google saja Facebook dan tengok, dan kat situ maklumat akan disalurkan melalui Facebook ataupun media sosial kolej masing-masing. Kita masih menunggu Cik Asri insyaAllah. Alhamdulillah, crowd kita, saya agak ralat sikit lah sebab tak dapat masuk ramai kan. Saya tak tahu, ingatkan boleh ramai, rupanya sampai 500 saja. Minta maaf sangat. Boleh nampak Cik Maizul? Setakat ni tak keluar lagi Cik Asri. Oh, tak keluar. Sekejap. Setakat ni belum keluar lagi. Okey, Dr. Haji Hasbullah, anak nombor 3 saya, second batch asasi Kolej Mara. Betul, Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang disambung belajar di mana sekarang kita dah masuk batch yang keempat saya rasa. Terima kasih Puan Hazli, santai-santai je. Okey, Alhamdulillah. Sekarang di MMU. Okey, Alhamdulillah. Boleh buat episod kedua. Bukan episod kedua, Puan Zai, sorry kalau saya salah sebut nama, saya minta maaf. Kita akan banyak episod sebenarnya. Malam ni kita tak boleh fokus semua, sebab kalau kita fokus semua dalam masa yang singkat ni, saya rasa mungkin agak mustahil lah. Jadi kita akan ada banyak episod. InsyaAllah kita akan sebar luaskan lagi maklumat-maklumat ini kepada lepasan SPM. Maizul nampak tak? Ada tak? Belum lagi. Okey, baru keluar. Boleh keluar, Alhamdulillah. First page tadi tak ada. Yang ni. Okey. Ada tak? Ada. Silakan. Okey, minta maaf semua. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Salam sejahtera. Okey, pertama kali saya kenalkan dirilah. Saya hormati sahabat saya lah, Cik Maizul. Cik Maizul banyak bantu saya lah buat link ni semua tadi kan, dengan iklan-iklan. Okey, saya kenalkan diri saya. Saya Muhammad Asri Abdul Rahman. Sekarang bertugas sebagai Timbalan Pengarah di KKTM Rembau, menjaga hal ehwal pelajar dan pentadbiran lah. Okey, macam mana Cik Maizul kami bincang tadi, ini adalah inisiatif kami sendirilah. Saya dengan Cik Maizul sebenarnya berjiran, dan inisiatif kami sendiri untuk mengadakanlah sesi orang kata santai-santai lah untuk lepasan SPM, sama ada yang belum mungkin ada sebelum ni SPM tahun 2001, 2020 kan, 2021 yang belum
lanjutkan pelajaran, bolehlah untuk kita sambungkan pengajian kita di IPMA. Kita panggil IPMA, Institusi Pendidikan MARA. Okey, kalau saya cerita sedikit, MARA ni kita ada 4 sektor yang besar lah. Yang pertama sektor pendidikan, yang kedua sektor keusahawanan, sektor pelaburan, yang ketiga dan yang keempat khidmat pengurusan. Okey, saya akan bawa tuan-tuan dan puan di dalam sektor pendidikan. Kita kata jelajah sikitlah sektor pendidikan ni, apa yang ada dekat sektor pendidikan ni. Okey, sektor pendidikan ni seperti mana yang kita sembang-sembang tadi, kita ada bahagian pendidikan menengah yang mana terlibat secara langsung dengan MRSM lah, pendidikan menengah, bahagian pendidikan tinggi iaitu yang Cik Maizul tadi, dan saya melaporkan semua kepada bahagian kemahiran dan teknikal MARA yang ni lebih kepada TVET lah. Okey, seterusnya. Okey, kalau nak bertanya saya rasa nanti ujung sekali lah, senang kita kumpul dulu soalan, nanti kita ada sesi soal jawab lah. Saya mungkin diberi masa lebih kurang dalam setengah jam. Saya cubalah cover sebaik mungkin. Okey, untuk objektif bahagian kemahiran dan teknikal, kita seboleh mungkin mengambil lulusan SPM yang berkelayakan, yang minat dalam pendidikan TVET ni, untuk menjadikan institusi pendidikan tinggi TVET MARA yang unggul berteraskan industri dan teknousahawan. Yang kedua, untuk membentuk modal insan TVET yang holistik, seimbang, kita panggil berteraskan RISE, Religions, Innovative, Skill dan Entrepreneurship. Yang ketiga, revolusi teknologi iaitu pemangkin dalam industri teknologi industri bagi meningkatkan daya saing, dan keempat, pengiktirafan antarabangsa. Okey, secara kesimpulannya kita mendidik pelajar-pelajar ni selain menjadi tenaga pekerja mahir untuk negara, semasa belajar di TVET MARA juga kita tak berhenti-henti buat kolaborasi bersama industri untuk memastikan anak-anak kita ni graduate daripada TVET terus memperoleh pekerjaan dengan orang kata gaji yang tinggi lah. Okey, apa yang bahagian pemahiran dan teknikal ni tawarkan kalau kita tengok. Okey, kursus-kursus ataupun program yang ditawarkan TVET MARA ni, saya akan ambil ringkasan TVET MARA lah. Maknanya lebih kepada kehendak industri lah yang ada di negara kita sekarang ni, dan diiktiraf oleh badan-badan bertauliah negara ataupun kalau dari segi silibusnya subjek kita ni memang dipantau ataupun sentiasa kita buat semakkanlah bersama MQA. Okey, dia dan juga program-program yang ada ni mengikut bidang-bidang seperti kalau kita ada oil and gas, kita kolaborasi dengan Petronas, kita ada akan sentiasa membuat kolaborasi lah bersama-sama industri yang cenderung bersama-sama program yang ada di TVET MARA ni. Okey, bahagian kemahiran dan teknikal TVET MARA ni dia pecah kepada dua institusi, iaitu kita ada, kalau tuan-tuan biasa dengar lah, IKM IKM, Institut Kemahiran MARA, yang mana IKM ni dah lama bertapak lah, sejak silap saya 1968 lagi, iaitu IKM Jasin yang pertama sekali. Dulu kita panggil sekolah tukang, kita dah berubah mengikut peredaran masa, kita terus wujudkan institusi kemahiran MARA untuk yang pertama. Okey, seterusnya
dalam TVET MARA ni kita pecah kepada kluster-kluster mengikut seperti saya beritahu tadi, kluster-kluster mengikut industri yang ada di Malaysia ataupun antarabangsa. Okey, yang kedua kita ada kita panggil Kolej Kemahiran Tinggi MARA. Yang ni lebih kepada program-program diploma lah. Kalau IKM tadi program sijil, ada juga IKM yang dah buat sijil dan diploma. Lepasan sijil IKM boleh melanjutkan pelajaran di diploma di KKTM pula. Satu lagi kita ada khas iaitu MARA Japan Industrial Institute iaitu kita kalau kita tengok nama Japan ni kita dah tahulah maknanya dia bekerjasama dengan syarikat-syarikat di Jepun Yang ni siapa biasa dengarlah MJII di Peranang dia punya lokasi MJII ni. Okey, yang ni saya dah cerita tadi mengikut kluster-kluster yang telah ditetapkan iaitu bioperubatan. Yang ni kita ada di Ledang. Yang ni nanti ada insyaAllah kalau sempat saya boleh cerita ada detail dia lah khusus-khusus di bawah kluster bioperubatan. Kita ada elektronik, kita ada herba, teknologi herba, otomotif, kejuruteraan awam, pemprosesan bahan, alam bina, seni dan reka bentuk, elektrik, mekanikal pembuatan, minyak dan gas, dan satu lagi mekanikal. Okey, saya akan lebih orang kata promote lah saya punya kolej sendiri iaitu Kolej Kemahiran Tinggi MARA Rembau di Negeri Sembilan yang mana lebih fokus kepada alam bina dan seni dan reka bentuk iaitu lebih kepada art and design school lah kita panggil. Okey, nah sebelum saya detailkan apa program yang ditawarkan di Rembau, saya habiskan dulu slide ni Okey, yang macam mana saya beritahu tadi, kita ada 25 program di 12 IKM yang lebih kepada 70% praktikal dan 30% teori. Dan tempoh pengajian adalah selama 2 tahun. Untuk program diploma pula di KKTM dan di MJII, dan ada juga 14 di IKM, iaitu 88 program yang mana 60% praktikal dan 40% teori. Pengajiannya selama 3 tahun. Okey, yang ni kalau tuan-tuan boleh kalau nak snap, nak ambil info ataupun apa-apa program yang ditawarkan, boleh saya hold sekejap slide ni untuk tuan-tuan kalau boleh scan Maknanya dia ada dalam bentuk booklet lah. Okey Seterusnya syarat-syarat kemasukan dan tempoh pengajian. Okey, kalau kita tengok kat sini syarat kemasukan mesti warga negara Malaysia, bertaraf Bumiputera ataupun Bumiputera Sabah dan Sarawak, mesti berumur 17 tahun dan ke atas. Ke atas tu maksimum tak ada maksimum 40 tahun lah, bawah 40 tahun. Sihat tubuh badan dan mesti lulus SPM dan setara dengan kursus ataupun program yang kita nak ikuti nanti Okey, untuk sijil mesti lulus. Yang ni syarat orang kata general punya syarat lah, sebab dia tertakluk kepada kursus atau program yang anak tuan-tuan akan ikuti atau peminat. Okey, yang pertama lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya 1 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran. Yang kedua mesti lulus matematik. Okey, untuk diploma pula mesti lulus SPM atau setara dengan 3 kepujian dalam mata pelajaran berikut, iaitu matematik, 1 mata pelajaran mengikut kumpulan sains. Yang ni kadang kalau sekolah biasa tu kita ada elektif mana-mana elektif pun boleh, ataupun 3
kepujian termasuk yang tu pun subjek tu pun boleh. Okey, lepas tu mana-mana mata pelajaran dan mesti lulus bahasa Inggeris. Okey yang ni lepas tu yang syarat yang lain tu dia bergantung kepada kursus yang kita nak ambil tu lah. Okey, yang ni saya dah terangkan tadi. Ni pun saya dah terangkan yang maknanya kalau diploma tu satu semester dia 3 tahun, satu semester 6 bulan sampai semester ke-5 dan semester ke-6 tu pelajar akan mengikuti latihan industri lah ya. Okay, yang kedua untuk sijil 2 tahun sama juga satu semester 6 bulan, semester terakhir tu semester 4 latihan industri selama 6 bulan. Okey, apa kelebihan di TVET MARA ni? Ni yang ni. Saya beritahu kelebihan yang TVET MARA tawarkan lah. Yang pertama, penginapan asrama disediakan. IKM, KKTM dan MJII. Ya. Memang kita sediakan asrama ketiga-tiga kolej tersebut. Lepas tu kita beri kemudahan tambang, kapal terbang, pergi dan balik. Sama ada daripada Sabah dan Sarawak, dan satu lagi daripada Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah dan yang Sabah Sarawak ke Semenanjung. Okay, yang seterusnya fasilitis yang lengkap, maknanya peralatan-peralatan atau mesin berasaskan industri kita seboleh mungkin kita sediakan peralatan-peralatan ataupun bengkel yang ada di IKM ataupun KKTM ni setaraf dengan industri. Maknanya pelajar-pelajar kita ni graduate, kerja je dah tak kekok dan dah biasa dengan mesin yang ada di tempat kerja mereka. Okey, seterusnya dianugerahkan sijil ataupun diploma. Okey, seterusnya kita punya subjek ni mendapat pengetahuan MQA, pengetahuan JPK, industri dan badan profesional. Seterusnya kalau pelajar cemerlang, kepesertaan cemerlang boleh melanjutkan pelajaran ke luar negara ataupun dalam negara dengan tajaan MARA. Siapa kata TVET tak boleh pergi ke luar negara kan? Yang ni yang MARA nak tawarkan lah. Okey, yang ni yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh MARA sekiranya menamatkan pengajian. Yang ni kalau tempoh pengajian tu 3 tahun, perlu habiskanlah dalam tempoh 3 tahun tu. Sekiranya perjanjian itu terbatal, katakan setakat 2 tahun saja pengajian, lepas tu dia berhenti atas sebab-sebab yang kita tengok memang kesalahan student tu, maknanya yang ni kita perlu bayar balik lah dia punya yuran yang MARA dah tanggung tu. So kita nasihatkan kalau boleh teruskan, habiskanlah sampai graduate. Saya rasa ni adalah peluang untuk anak-anak kita dalam bidang TVET. Okey, untuk allowance ke, yang ni allowance untuk diploma kita bagi sebulan RM300 dan untuk sijil kita bagi 200. MARA bagilah, MARA sediakan allowance sebanyak RM250 yang mana ditanggung oleh MARA. Okey, untuk kadang ada yang bertanya untuk pendaftaran setiap SEM tu. Kalau SEM semester pertama tu memang tinggi sikit lah bayar yurannya. Yang pertama saya beritahu dulu, kita ada yuran setuju terima, iaitu yuran setuju terima ni dalam RM300. Dia setuju je terima tawaran, dia kena bayar pelajar kena bayar dulu RM300. Maknanya kalau dia tak jadi masuk, kira ada sebab-sebabnya lah kan. Kalau kita tak perlu, maknanya burn lah RM300 tu. Kalau nak tuntut atas sebab-sebab yang munasabah, kita akan boleh pulangkan semula. Yang tu untuk pendaftaran. Kalau katakan daripada habis SEM 1 nak masuk ke semester kedua, ada jugalah kita kenakan tapi tak sampailah, saya rasa tak sampai dalam 500 lah. Yang tu macam kita tengok yuran pendaftaran, ada keperluan-keperluan bahan-bahan pelajar semasa mengikuti PDP pembelajaran, ada sebab dia menggunakan bahan kan, TVET ni banyak menggunakan bahan yang itulah.
Okey, seterusnya, ini ada beberapa lokasi lah nak kena pasti. IKM, kalau kita ikutkan IKM ada 14 buah IKM seluruh Malaysia. KKTM kita ada 10 buah KKTM dan 1 MJII di seluruh Malaysia. Bergantung kepada program dan kluster yang mengikut negeri tadi. Okay, ini sebut sedikitlah lokasi KKTM, AJI dan IKM. So, yang saya beritahu tadi IKM ada yang paling lama saya IKM Jasin 1968. Pada tahun 1968. Okey, ini sebelah sikitlah saya share kemudahan-kemudahan yang Mara sediakan di college. InsyaAllah semua kemudahan-kemudahan yang kita sediakan ni pelajar happy lah. Kadang ada yang kita perlu tambah baik, kita akan baikilah mana-mana yang ada kerosakan ke. Okey, saya tak yang ni yang untuk sambung belajar di luar negara. Setengah jam. Okey. Ada beberapa minit lagi Okey, untuk bidang teknikal, untuk belajar dalam negara, CGPA pelajar sekurang-kurangnya 3.65 untuk bidang teknikal lah. Okey, kalau untuk luar negara sekurang-kurangnya 3.75. Okey, luar negara. Itu bidang teknikal. Yang bukan teknikal ni tadi yang saya beritahu yang Rembau tadi lah, dia lebih kepada art and design lah. Maknanya kalau graduate daripada KKTM Rembau, untuk yang luar negara mesti pointer 3.90 dan dalam negara 3.75. Yang ni Mara akan taja untuk pengajian mereka. Okey, ini antara universiti tempatan lah yang kita ataupun tamat je diploma, kat mana pelajar-pelajar ni boleh sambung degree. Universiti-universiti yang ni kita sentiasa berkolaborasi dengan universiti-universiti untuk sekarang ni kita cuba untuk dapatkan transfer kredit tu. Okey, bidang kerjaya. Ni saya share lah. Kalau minat otomotif, ni dia punya prospek kerjaya menjadi penolong jurutera, juruteknik dalam sektor awam. Sekali lalu je yang ni. Ni kluster-klusternya lah yang saya beritahu tadi. Dekat mana ada kursus otomotif ni, untuk kluster otomotif ni di mana? Kalau kita tengok sini, untuk peringkat diploma kita ada di Masjid Tanah, KKTM Masjid Tanah. Iaitu dia punya diploma teknologi kejuruteraan otomotif. Saya sekali lalu je ni, diploma teknik otomotif. Yang lain kita ada di Berseri, Lumut, yang tu IKM Berseri, IKM Lumut, IKM Jasin, IKM Tasha Pekan, IKM Kuching, IKM Kota Kinabalu. Untuk sijil juga ada di IKM Lumut, IKM Jasin, IKM Tasha, IKM Kuching dan IKM Kota Kinabalu. Yang ni saya beritahu tadi dia bawah kluster otomotif. Maknanya dia tamat je sijil di IKM Lumut contoh, dia boleh sambung lagi diploma di tempat yang sama. Tu menariknya kami ni, tapi tak semua IKM yang ada sijil dan diploma. Okey, ni bioperubatan. Yang ni bioperubatan ada di KKTM Ledang. Yang ni kalau tuan-tuan biasa tengok mesin MRI kan, mesin orang kata dialisis. Tuan-tuan rasa siapa yang nak repair kalau nak senggara mesin-mesin tu? Yang ni lah pelajar-pelajar kita belajar senggara mesin-mesin di hospital-hospital tu. Sebab hospital pun maksudnya ada hantar vendor-vendor luar lah. Vendor tu pun maknanya nanti pelajar kita akan bekerja lah dengan vendor tu untuk baiki ataupun senggara mesin-mesin perubatan di hospital. Okey, seterusnya alam bina. Yang ni saya lebihkan sikit lah sebab kursus ni ada di KKTM Rembau. Alam bina kalau di KKTM Rembau kita panggil seni reka bentuk hiasan dalaman, ID Interior Design.
Okey, yang ni diploma reka bentuk dalaman KKTM Rembau. Okey, kalau kluster alam bina ni, bawah kluster alam bina kita ada seni bina iaitu di KKTM Pasir Mas. Reka bentuk dalaman Rembau. Di teknousahawan dia lebih kepada inilah yang interior design tadi tu. Lepas tu kita untuk sijil kita ada di IKM Sungai Petani, IKM Lumut, IKM Tasha Pekan, IKM Kota Kinabalu dan IKM SIG. Itu bawah kluster alam bina. Untuk kluster awam pula, yang ni lebih kepada construction construction di KKTM Seri Gading. Kebanyakannya di Seri Gading dan ada sedikit di kejahatan bangunan di KKTM Pasir Mas. Dan kalau IKM pula ada di IKM Sungai Petani, IKM Lumut, IKM Tasha Pekan, IKM Kuching, IKM Sungai Petani dan IKM Kota Kinabalu. Dia macam ni tuan-tuan, kalau peringkat sijil dia tamat di IKM Sungai Petani, maknanya dia boleh sambung bidang yang berkaitan di KKTM Seri Gading. Laluan tu kita dah susun lah, maknanya mudahlah pelajar-pelajar kita nak sambung belajar di peringkat diploma dan seterusnya di peringkat degree. Biasanya kalau bawah MARA juga di bawah UniKL lah. Penyelenggaraan ada tahu. Okey, seterusnya bidang kejadian elektrik. Sekali lalu elektrik kita macam tu juga di IKM Lumut, IKM KL. Okay, yang ni tuan-tuan boleh dapatkan lah nanti dekat website kita. Nanti saya bagi share sekali. Kebetulan pagi tadi saya dapat info dah boleh daftar lah untuk KVET MARA ni. Nanti saya share dia punya link dia. Okay, ni kita ada kluster elektrik, elektronik, mechanical pembuatan, mechanical service, oil and gas. Ni favorite juga ni, oil and gas. Ni banyak di belah Terengganu lah, Kemaman, KKTM Kemaman dan IKM Bintulu. Sebab apa kluster ni tu berdekatan terletak di negeri tersebut. Sebabnya kita mudah sektor-sektor oil and gas ni ada di negeri-negeri tersebut lah, Sarawak dan Kemaman. Di IKM JB ni ada satu, dia lebih dengan industri di Pengerang lah. Kita ni herba, ni di Lenggong, ni pun ada. Lebih kepada herba semula penghasilan herba. Okey, seni dan reka bentuk. Ni sekali lagi di Rembau. Okey, di Rembau kita ada diploma reka bentuk perabot, fashion, filem dan animasi digital dan reka bentuk media digital. Satu lagi yang ni kita juga ada teknousahawan, iaitu teknousahawan fabrik dan teknousahawan perabot. Kalau satu lagi di Rembau kita ada teknousahawan fashion itu yang bawah kluster seni dan reka bentuk lah. Okey, kalau tengok sijil, katakan anak tuan lepasan sijil yang berkaitan dengan biasanya teknologi reka bentuk dan pembuatan perabot lah. Lepasan sijil IKM Lumut boleh terus sambung diploma di KKTM Rembau dalam bidang perabot juga. Maknanya kami ni lebih kepada design lah. Design dan buat prototype untuk perabot tu. Okay, seterusnya pembersihan bahan. Ni sedikit lah saya share untuk ke arah untuk menjadi usahawan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, perempuan sekian, ada beberapa KKTM dan IKM yang melahirkan tekno usahawan lah, yang mana saya detailkan sikit untuk tekno usahawan fashion ni. Kita akan kenal pasti usahawan-usahawan dalam bidang jahitan ataupun tekstil. Kita tawarkan pada mereka untuk mengikuti diploma tekno usahawan fashion ni. Diploma tekno usahawan fashion ni diplomanya dikeluarkan oleh MARA saja. Maknanya dia punya orang kata outcome, kita nak jualan sekurang-kurangnya tamat 2 tahun tu sekurang-kurangnya jualannya 30,000.
Yang tu je dia punya apa KPI untuk tekno usahawan fashion ni lah. Yang dah hebat sekarang ni adalah teknologi perabot dan penyaman udara lah di IKM KL dan di Alustar. Kalau tuan-tuan biasa dengar jenama kabinet tu, tu daripada teknologi usahawan IKM Alustar lah. Ini beberapa alumni ataupun kejayaan-kejayaan lah. Saya saja share. Banyaklah pertandingan-pertandingan yang kita masuk. Kalau tak IKM yang menang, kadang kita silih berganti lah. IKM dan KKTM ni sentiasa kita masuk pertandingan. Okey, ni program OISCA pun ada juga. Ni salah seorang alumni lah yang daripada Tibet Mara. Dia seorang tu, yang ni lebih kepada kolaborasi lah tuan-tuan dan puan yang kita buat. Setakat ni ada lagi rasanya ni. Sekarang ni pun masih lagi, maknanya ada industri-industri yang ambil pelajar-pelajar kita untuk latihan praktikal di tempat mereka ataupun nak bekerja terus di industri-industri yang ada collaborate dengan Mara lah. Okey, yang ni sebersikit lah pencapaian kita ni tangan emas tahun 2019 sebelum Covid itu, pemenang tangan emas Perdana Menteri daripada mana ni, IKMKK Sabah. Okey tuan-tuan, part saya dah selesai, cuma saya nak tambah sikit untuk KKTM Rembau. Seperti mana saya cerita tadi, untuk syarat di KKTM Rembau, saya ensure dulu. Okey, syarat di KKTM Rembau untuk bidang ID ataupun program ID, kita nak tadi matematik mesti kredit lah, kredit. Yang lain, subjek yang lain tu mesti lulus. Sebab apa matematik? Sebab subjeknya lebih ada banyak pengiraan lah untuk ukuran-ukuran tu kan. Okey, katakan anak tuan-tuan dan puan lepasan kolej komuniti ataupun Giat Mara ataupun ada di Perda pun ada yang tu kita boleh buat penilaian dari segi SKM 3. Sekurang-kurangnya dah ada SKM 3 di peringkat sijil Giat Mara ataupun di komuniti, kolej komuniti pun layak untuk mohon di KKTM Rembau. Kebanyakannya untuk fashion daripada Perda, institusi Perda, dan kolej komuniti pun ada bidang fashion. Okey, saya rasa yang tu je, dah setengah jam. Okey, sebelum saya terlupa, tuan-tuan boleh ambil lah nombor telefon saya kalau ada apa nak bertanya lagi. 012 617 4339. Saya memang suka share nombor telefon lah, senang kita nak berkomunikasi takut ada apa-apa yang info yang tak sampai. Okey, sebelum tu Cik Mazul minta masa sikit. Okey, yang saya beritahu tadi untuk pendaftaran, tuan-tuan boleh pergi ke laman web www.tvetmara tvetmara.edu.my. Pendaftaran online tuan pendaftaran online dah dibuka. Cik Asri, mereka minta Cik Asri ulang balik nombor telefon Cik Asri. 012 617 4339. Cik Mazrul kalau boleh tolong type kan. Boleh saya type kan. Okey. Ulang lagi sekali Encik. 012 617 4339. Okey, saya dapat info untuk pendaftaran dah dibuka sehingga 15 Jun. Dia ada fasa 1 dan fasa 2 Fasa 1 ni untuk SPM yang tahun
2021 dan sebelum, maknanya 2020, 2019, tarikh tutupnya sehingga 15 April. Banyak masa lagi lah ni. Okey, untuk fasa kedua iaitu SPM tahun ni tahun 2022, kita buka pada 15 Mei dan tutup pada 16 Jun. Cik Asri, ramai yang tanya website. Nanti saya rasa lepas ni Cik Asri akan share. Tu dah ada orang share dah. Dah ada orang share tu. Tidak mai. Dah ada orang share. Terima kasih. Boleh. Dah boleh buat ni lah pendaftaran. Itulah kalau macam di Rembau, tempat terhad. Saya tahu ramai minat filem dan animasi. Yang tu bila kita tengok filem-filem animasi keluar kan daripada Malaysia, pengarah daripada Malaysia yang buat. Maknanya ramai sambutan filem dan animasi, IT, lepas tu media digital. Kota yang diberi hanya 20 orang pelajar di KKTM Rembau. Siapa cepatlah Kalau untuk media digital sahaja kota diberi 40 orang pelajar. Yang ni saya promote untuk KKTM Rembau lah. Okey, saya rasa part saya itu je lah kot. Nanti kalau ada apa-apa kita boleh ber-WhatsApp ataupun call ke. Cik Maizul, saya serahkan pada Cik Maizul. Okey, terima kasih Cik Asri atas penerangan berkenaan dengan peluang melanjutkan pengajian ke TVET MARA. Okey, saya harap suara saya jelas lagi sebab nampak macam agak lag putus-putus nampak je suara, nampak gambar saya macam putus-putus. Okey. Supaya jelaslah. Okey, Cik Asri boleh stop sharing, nanti saya akan share. Sorry. Sementara itu juga saya nak maklumkan kepada yang tak dapat masuk sebab sekarang ni dah ada dekat 500 lagi dalam ni. Saya ada share tadi link Facebook kita dah buat live kat Facebook saya lah, personal saya. So boleh klik link kat atas tadi dan boleh tengoklah live di Facebook pada kawan-kawan yang mungkin tak sempat nak tak dapat masuk lah. Saya cuba share sekali lagi. Link tersebut. Okey, sebelum saya mula juga, tadi ada juga saya terbaca soalan ditanya berkenaan dengan allowance sara hidup. Adakah allowance tu perlu dibayar balik atau tidak Untuk makluman semua, allowance sara hidup untuk pengajian di Kolej Kemahiran Tinggi MARA, KKTM, IKM, Kolej Profesional MARA dan juga Kolej MARA, allowance sara hidup tidak perlu bayar balik. Okey, tidak perlu bayar balik dengan syarat menamatkan pengajian anda. Okey, ini bukan kena habis, kena bayar, tak ada. Anda dapat 300 ke, anda dapat 200.5. Dia berbeza-beza lah mengikut pusat dan mengikut bidang pengajian anda. Ada yang dapat 100.5, ada dapat 100, ada dapat 200.5, ada dapat 300, berbeza. Tapi kesemua ini tidak perlu bayar balik. Tak perlu bayar. Yang penting tamat pengajian sahaja. Dan bila tamat pengajian, insyaAllah MARA tidak akan tuntut daripada anda. Hingga hari ini polisi kita macam tu. Polisi kita macam itulah. Polisi kita tidak menuntut bayaran kepada allowance sara hidup. Yuran pengajian pun ditaja sepenuhnya. Cik Asri, betul Ya, betul. Sepenuhnya oleh MARA. Tiada yuran pengajian. Yang ada nanti adalah yuran pendaftaran. Jangan marah pula kata tak ada yuran pengajian, tiba-tiba kena bayar 4,500, 3,400 waktu daftar. Itulah yuran pendaftaran, berbeza. Tuition fees tu adalah dikecualikan. Okey, so sekarang saya akan share dengan tuan-tuan berkenaan dengan peluang melanjutkan pengajian di Kolej Profesional MARA dan juga Kolej MARA. Izinkan saya untuk share slide saya terlebih dahulu. Boleh nampak slide saya, Cik Asri? Ya, okey je. Okey, boleh nampak Okey, boleh. Clear. Okey. Bila saya share slide ni, saya dah tak nampak muka orang dah. Saya nampak. Samalah tadi. Cakap sorang-sorang. Saya dah tak nampak slide muka orang. Kalau orang tanya soalan pun, saya tak boleh nak baca lah. Sekarang Cik Asri lah kena baca soalan kalau orang tanya. Boleh. Cik Asri yang baca, lepas tu Cik Asri nanti tolong jawab. Lepas tu boleh jawab. Okey, hari ni sekali lagi saya mungkin kita akan drag sedikit masa. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat bertahan lah untuk mungkin lewat sikit lah, jadi mungkin dalam pukul 10, tapi kita akan lewat sikit mungkin dalam 10.30 macam tu.
Okay. So hari ini saya suka untuk berkongsi peluang untuk melanjutkan pengajian di Kolej Profesional MARA dan juga Kolej MARA. Tadi dalam bidang TVET, Cik Asri kongsikan, sekarang dalam bidang-bidang program-program profesional kita. Okay, so ini is our misi. Bahagian BPT stand for Bahagian Pendidikan Tinggi. Lupa nak perkenalkan diri, Cik Asri perkenalkan diri tadi, saya tak perkenalkan diri. Saya Maizul Draman, adalah Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Tinggi, adalah menguruskan urusan pengambilan pelajar lah, seksyen pembangunan siswa. Pengambilan pelajar, haiwan pelajar ni memang bawah saya lah. Kita uruskan pengambilan pelajar untuk Kolej Profesional MARA dan juga Kolej MARA, especially Kolej MARA Kuala Nerang. Itu di bawah bidang tugas saya lah. Okay, so misi kita yang di mana yang tertera dalam skrin ini, melahirkan modal insan global dan integriti, dan misi BPT memperkasa pendidikan tertiary yang holistik berteraskan ilmu, teknologi dan nilai keusahawanan. So untuk makluman mungkin pada yang tak tahu, baru yang first time dengar, okay, tak pernah dengar pun sebelum ini kan, apa dia Kolej Profesional MARA, Kolej MARA ni. So bahagian pendidikan tinggi memang uruskan 2 kolej ni saja. Kita tak banyak, kita ada 2 kolej saja, iaitu Kolej MARA dan Kolej Profesional MARA. So buat masa sekarang seperti tertera pada skrin, kita ada 4 Kolej MARA, Kolej MARA Banting, Kolej MARA Seremban, Kolej MARA Kulim dan Kolej MARA Kuala Nerang. Kolej MARA Kuala Nerang. Kepada yang menonton di Facebook, dia mungkin agak delay sedikit. But it's okay, hopefully anda dapat menonton jugalah. Okay, so saya teruskan. Untuk Kolej Profesional MARA, kita ada di Aimolek, Melaka. Melaka special 2, negeri kecil tapi kita ada 2 di Aimolek dan di Bandar Melaka. Kita ada 1 di Johor, di Bandar Penawar. Kita ada 1 di Beaufort, Sabah. Orang Sabah kan, ada tadi dengar orang Sabah. Ada 1 di Beaufort, Sabah. Kita ada di Beranang, Selangor, dan Indra Mahkota, Kuantan, dan Sri Iskandar, Perak. Orang Sarawak jangan tanya saya, Sarawak tak ada ke? InsyaAllah ada rezeki nanti, insyaAllah kita akan bertapak di Sarawak. Tak tahu bila, tapi insyaAllah kita memang adalah perancangan-perancangan kita untuk mengembangkan lagi Kolej Profesional MARA dan Kolej MARA. Okay, this one is program-program pengajian yang kita tawarkan di Kolej MARA. Saya akan mulakan dengan Kolej MARA dahulu, iaitu satu pertama adalah Kolej MARA Banting. Kepada yang mungkin agak familiar Kolej MARA Banting ni, menawarkan program-program IB, International Baccalaureate. This is di bawah, kalau nampak warna merah saya tulis kat situ, Young Talent Development Program, YTP. Kenapa, ada sebab kenapa saya highlightkan merah tu. Okay, di bawah Young Talent Development Program, YTP. Begitu juga dengan Kolej MARA Seremban, iaitu program A-level, juga diletakkan di bawah Young Talent Development Program. Dan yang ketiga, Kolej MARA Kulim untuk asasi sains dan pra-universiti juga diletakkan di bawah Young Talent Development Program. Okey, kenapa diletakkan merah? Sebab ketiga-tiga kolej ini, di Kolej MARA Banting, Kolej MARA Seremban, Kolej MARA Kulim, urusan pengambilan pelajar tidak diuruskan oleh bahagian kami, bahagian pendidikan tinggi, bahagian pendidikan tinggi, okey, BPT, tidak diuruskan oleh kami. Urusan pengambilan pelajar diuruskan sepenuhnya oleh bahagian penganjuran pelajaran MARA, BPP. Sebab dia Young Talent Development Program tu memang program bawah BPP untuk student lepasan SPM yang cemerlang dalam SPM. So, kebiasaannya iklan saya bagi tahu terus, jangan tanya saya pula lagi nanti. Selalunya iklan untuk YTP ni, Young Talent Development Program ini akan keluar selepas result SPM keluar. Katakan hari ni keluar result SPM, maksudnya mungkin sehari 2 hari lepas itu akan keluarlah permohonan selama seminggu atau seminggu lebih dibuka untuk program-program yang ditawarkan di 3 kolej ini. Ini saya katakan untuk program untuk pelajar-pelajar yang result dia agak cemerlang dalam apa tu SPM, dapat straight A, bolehlah tengok di situ. Tapi kena alert. Macam mana cara nak alert? Simple saja. Saya seru semua kepada semua yang menonton pada malam ni, sama ada dalam Google Meet ataupun di Facebook live saya, like lah Facebook MARA. Tolong like Facebook MARA. Bukan kata nak like nak dapat follower ramai, tak. Kita takut terlepas info-info macam ni. Sebab bila terlepas, sebab program-program YTP ni hanya dibuka tak lama.
Sekejap saja dia buka. Macam tadi Cik Asri kata program untuk kemahiran tinggi apa tu KKTM dah buka dah. Lama buka tu. Result belum keluar lagi tapi dah buka. Sama juga dengan Kolej Profesi Mara pun kita akan buka nanti. Lama juga. Tapi untuk 3 kolej ini dan program-program YTP lain, bukan YTP bukan hanya ada 3 dia, ada banyak lagi program-program lain, hanya akan dibuka selepas keputusan SPM keluar. Ini yang sebelum-sebelum inilah, trend-trend sebelum ini. Dan saya jangkakan polisi itu masih diteruskan sekarang untuk tahun ini. Jadi tolong like Facebook MARA, Majlis Amanah Rakyat. Google lah, taiplah Facebook Majlis Amanah Rakyat. Like dia benda tu. Sebab takut info maklumat-maklumat penting ini terlepas dan menyebabkan anda tak dapat memohon. Terlepas. Bila dah tutup, tak boleh cakap apa dah. Memang tak boleh cakap apa dah. Jadi lepas ni ada masa mungkin anak-anak kita tak ada Facebook. Kan? Jadi kita, mak bapak dia lah, mak ayah ni ataupun cikgu-cikgu ke yang ada dalam ni, mungkin ada anak murid mereka, boleh like Facebook ataupun TikTok pun ada TikTok juga. Mara pun ada TikTok ataupun media sosial lain macam Instagram, ada Twitter, boleh Google, boleh search. Okay? So itu untuk 3, 1, 2, 3, Kolej Mara Banting, Kolej Mara Seremban dan Kolej Mara Kulim. Yang diuruskan oleh bahagian saya, yang diuruskan oleh unit saya adalah Kolej Mara Kuala Nerang, iaitu pengambilan untuk program asasi sains, asasi perniagaan dan asasi kejuruteraan. Yang bawah tu ada program matrikulasi perikanan dan matrikulasi sains di Kolej Mara Kulim diuruskan oleh Kementerian Kementerian Pelajaran Malaysia, Pendidikan Malaysia lah. Okay, tapi untuk asasi sains, asasi perniagaan, asasi kejuruteraan dan teknologi bersama dengan universiti-universiti yang kita strategik kita diuruskan oleh bahagian saya, iaitu bahagian pendidikan tinggi. Ketiga program asasi ini. Lepas ni saya akan jauh. So fokus saya pada malam ini lebih kepada Kolej Mara Kuala Nerang. Untuk program Kolej Mara. Untuk Kolej Mara Banting, Kolej Mara Seremban, Kolej Mara Kulim, insyaAllah. InsyaAllah saya nak kata saya janji 100%, saya tak boleh jadi, tapi insyaAllah kita cuba sehabis baik untuk adakan satu sesi khas untuk Kolej Mara Banting, Kolej Mara Seremban dan Kolej Mara Kulim supaya lebih jelas penerangannya. So untuk malam ini untuk Kolej Mara kita akan berfokuskan kepada asasi sains, asasi perniagaan dan asasi kejuruteraan dan teknologi. Okay, this one is syarat dia. Syarat kemasukan program asasi. Asasi apa tadi? Yang 3 tadi. Asasi sains, asasi perniagaan dan asasi kejuruteraan. So syarat umum dia adalah lebih kurang sama macam saya rasa yang Cik Asri terangkan. Lebih kurang sama. Ada sedikit berbeza sedikit lah kalau ada pun. Yang pertama adalah memang kena Bumi Putera. Okay, Bumi Putera maksudnya mak ayah dia adalah kaum Bumi Putera Melayu lah ataupun orang asli ataupun Bumi Putera Sabah atau Bumi Putera Sarawak. Kedua-dua ataupun salah seorang, mak atau ayah. Okay, mak atau ayah. Kalau ada yang mendengar sesi ini pada malam ini bukan datangnya daripada kaum Bumi Putera, anda boleh lagi melanjutkan pengajian dalam Institut Pendidikan Mara, tak ada masalah. Boleh rujuk kepada Kolej Politek Mara ataupun UniKL ataupun yang terbaru sekarang ni kita ada Universiti Politek Malaysia, UPTM. This one is semuanya adalah institusi pendidikan di bawah Mara. Okay? Tapi untuk Kolej Mara, untuk Kolej Profesional Mara, untuk Kolej Politek, untuk Kolej Kemahiran Tinggi Mara, untuk IKM, untuk MJII, kita memerlukan syarat ini, iaitu syarat Bumi Putera. Dan untuk program asasi mesti SPM tahun semasa, iaitu tahun ni yang baru habis. Minggu lepas kalau tak salah minggu lepas habis kot kan. So mesti tahun semasa. Okay. Kalau yang nak minta yang tahun lepas, SPM tahun lepas, tak boleh. Tak layak. Yang sebelumnya pun tak layak. Okay. Dan syaratnya mesti satu lagi adalah berumur 18 tahun dan ke atas. 18 tahun ke atas. Bukan 18 tahun ke atas, 18 tahun lah. Kalau SPM tahun ni kan. Kecuali kalau ada yang ambil tahun lompat tu. Ataupun dia ambil SPM awal. So mungkin 17 tahun umurnya. Tapi kebanyakannya adalah 18 tahun. Dan tidak mendapat bantuan kewangan daripada mana-mana institusi lain. Contohnya, dia belajar asasi di Kolej Mara selama setahun. Program itu setahun saja di Kolej Mara. Tapi dalam masa belajar tu, dia dah dapat allowance daripada Mara. Dia pun dapat juga lagi dari yayasan negeri dia. Yang tu tak boleh, dia kena pilih lah. Ataupun dia kena drop, kita suggest untuk dia tidak mengambil bantuan kewangan daripada tempat lain. Dan lulus pemeriksaan kesihatan serta bebas senarai hitam. Senarai hitam ni bukan kepada pelajar tu, yang kita risau kepada ibu bapa.
Yang tu yang kita risau. Mana-mana ibu bapa yang ada pernah membuat pinjaman dengan MARA, yang mana pernah menjadi penjamin kepada pinjaman MARA, tolonglah cek. Tolonglah cek. Jikalau anda ada dalam senarai hitam tersebut, kemungkinan anda dan keluarga anda, especially anak-anak anda, tidak akan mendapat kemudahan yang disediakan oleh MARA. Tapi bukan bermaksud bila katakan dah senarai hitam, tak boleh mohon terus. Bukan. Ada cara nak memutihkan senarai tersebut. So, berkunjunglah ke mana-mana pusat MARA, pejabat MARA negeri ataupun pejabat MARA daerah ataupun ke ibu pejabat untuk berbincang bagaimana cara kita nak membantu untuk memutihkan balik senarai tersebut supaya anak anda dapat menikmati kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh MARA. This one is syarat umum. Dan yang bawah ni kita tengok syarat-syarat khas dia ataupun syarat khusus untuk setiap program ataupun setiap asasi tersebut. So yang pertama adalah grade A-. A- untuk BM dan matematik. Yang ni saya rasa okey, insyaAllah okey. Grade B untuk bahasa Inggeris, biologi dan fizik atau kimia. Biologi atau fizik atau kimia. Dan 3 subjek lain. InsyaAllah saya rasa ada tu. Dan lulus sejarah, itu definitely kita perlukanlah. Untuk asasi sains. Asasi perniagaan pun sama, grade A- untuk bahasa Melayu dan matematik, grade B untuk bahasa Inggeris dan 4 subjek lain. 4 subjek ni tak nyatakan subjek apa, terpulang. Subjek lain bahasa Inggeris, subjek apa lain, terpulang, tak kisah. Dan lulus sejarah. Okey. Untuk asasi kejuruteraan dan teknologi, ada typing error sedikit dekat teknologi tu, hopefully. Sorry mungkin saya pun tak perasan lah. Grade A- untuk bahasa Melayu dan matematik. Grade B. Ini yang kita fokus betul-betul. Grade B untuk bahasa Inggeris, matematik tambahan, ADMAT, fizik atau kimia dan 2 subjek lain. Yang mungkin agak tough sedikit lah ADMAT tu lah, matematik tambahan. Saya rasa yang lain mungkin tak ada masalah sangat, tapi matematik tambahan tu yang agak tough. Tapi itu syarat yang ditetapkan oleh MARA. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, pengajian di Kolej MARA ni adalah seperti mana saya maklumkan tadi, setahun lah. Setahun selepas setahun, habis saja belajar dan insyaAllah anda menamatkan pengajian mendapat CGPA yang ditetapkan 3.0 lah, 3.00. InsyaAllah anda boleh melanjutkan pengajian di mana-mana universiti yang anda pilih tadi. Awal tadi dah saya sedarakan ada logo-logo universiti, katakan anda memilih asasi perniagaan di UniKL, so anda akan pergi ke UniKL. Selepas itu. Dan untuk pengajian di di peringkat ijazah nanti di universiti itu dengan tajaan MARA. Itu baru kena buat pinjaman. Itu baru ada pinjaman pelajaran MARA. Yang tadi saya baca tadi ada yang mengatakan kena bayar lebih kurang 15%. Itulah ceritanya. Waktu dia buat program ijazah tadi. Ada masuk ya. Waktu dia buat degree, waktu dia buat asasi ni di Kolej MARA ni tak perlu bayar. Tak ada yuran pengajian. Cuma bila nak masuk ke degree nanti insyaAllah dia kena buat pinjaman dan akan isi borang lain lah, dan ada tak syarat-syarat yang kita tetapkan. Okey, sekarang saya beralih pula kepada Kolej Profesional MARA. Kolej Profesional MARA, tadi Kolej MARA, sekarang MARA. Tapi dia bagi tahu kalau dapat ni apa nak buat, ni apa yang benda tu ada, dengar je lah dulu. Ya, puan minta siapa yang mungkin tak silent Dia ada macam bahasa halang. Silentkan dulu boleh dia punya mic, takut orang supaya tahu benda. Okey, untuk Kolej Profesional MARA, saya terlebih dahulu saya kata saya minta maaf dalam masa yang singkat ini untuk saya pergi detail untuk setiap program ini. Saya rasa agak mustahil because of Kolej Profesional MARA ada 14 program. So saya akan pergi secara ringkas mengikut kluster sahaja. Okey, insyaAllah dalam sesi-sesi berikutnya kita akan zoom in kepada setiap kluster-kluster tersebut, setiap program-program yang kita tawarkan. Okey. So untuk Kolej Profesional MARA ada 6 kampus tadi, 7 kampus tadi yang termasuk di Sabah. Yang kita tawarkan adalah kluster teknologi maklumat, iaitu ada 3 program diploma di situ, iaitu Computer Networking, Diploma in Computer Networking, Diploma in Computer Science dan Diploma in Digital Creative Media Production. Digital Creative Media Production. Okey. Bagi kluster perbankan dan kewangan,
Dan kita ada diploma in Islamic Banking. Kalau tuan-tuan nampak yang kat bawah-bawah tu ada tulisan warna biru kecil tu kan. Biru kecil macam tu computer networking, kita tulis kat situ ada Cisco Certified Network Associate. Yang ini adalah kita collaborate. Kita bekerjasama dengan badan-badan profesional untuk memberi dui pensijilan kepada graduan kita. Maksudnya bila dia graduate, dia dapat diploma kita dan pada masa yang sama dia juga akan dapat CJ daripada badan profesional tersebut. Okay. So saya teruskan dengan Islamic Banking and Finance. Kemudian kita ada diploma in accounting, diploma accounting, dan yang terbaru yang kita baru offer, baru first batch, ada satu intake, satu batch baru masuk, iaitu diploma in accounting with certified accounting technician. Kita collaborate dengan SCCA. Dengan SCCA. Ini program yang saya rasa memang demand sangat tinggi pada yang kita buka itu, minta satu kelas saja, tiba-tiba ramai sangat kita buka 2 kelas. Lepas tu kita ada kluster bahasa. Kluster bahasa ni selalunya pelajar-pelajar yang mungkin tak berapa minat calculation. Allahu Akbar, calculation tak boleh pergilah, cikgu saya tak pandai lah nak mengira, cikgu saya lemah betul calculation. Tapi dia strong dalam bahasa Inggeris. Ramai yang lari ke sini. Ramai yang pergi diploma in English Communication. Kita collaborate dengan ITBM, Institut Terjemahan Buku Malaysia. Maknanya dia habis belajar, lepas tu dia akan dapat CJ tersebut. Okey, ini tapi ini bukan TESOL tau. Jangan kata ini TESOL, bukan TESOL. Dia diploma English Communication. So lepas tu kita ada satu kluster halal. Halal ni kita faham Malaysia adalah antara hub halal yang agak utama dunia. So kita menyediakan halal eksekutif untuk pelbagai industri. Kita ada diploma in halal industry. Kemudian untuk kluster pengurusan perniagaan, kita ada diploma in business study, diploma in business information technology, diploma in integrated logistic management. Ini kita collaborate dengan CILT, Chartered Institute of Logistics and Transportation, antara program diploma yang agak tinggi juga demand dia, ramai orang nak masuk sebab dia punya kolaborasi dengan badan profesional tu yang mahal tu. Budak ni habis belajar, habis dapat diploma dan belakang dia akan ada macam saya, Maizul, belakang ada kadang-kadang huruf kecil MILT. Terus dapat belakang tu. Title tu terus dapat kan. Kalau dia bekerja sikit lagi, dia pergi konvo pula, dia akan dapat CMILT pula. Dia lagi tinggi lah. Dia punya level tu lagi tinggi sikit. Okay. Kemudian kita ada diploma in marketing. Itu pun sama, kita akan pelajar akan dapat certified professional marketers. Untung puan, tuan-tuan dan puan-puan, untung. Buat diploma, dapat satu lagi sijil kan. Lepas tu ada diploma international business, diploma entrepreneurship. Okay. Dan satu lagi kluster yang kadang-kadang orang rasa tak penting, tapi penting. Diploma in landscape and horticulture. Yang ini antara siapa-siapa, kadang-kadang ada orang ni dia tak suka sangat duduk dalam kelas. Ada budak macam tu, dia tak suka sangat duduk dalam kelas kan. Dia suka duduk di luar. Inilah tempat dia. Dia akan belajar landscape, buat drawing landscape. Dia ada belajar, ada tanam-tanam pokok sedikit. Okay, buat, bukan hanya drawing landscape, dia buat landscape pun dia buat. So this one is pada saya antara program yang bagus untuk pelajar-pelajar yang minat dari segi ada drawing dan juga ada sedikit maklumat yang pengetahuan tentang sains. Okey, untuk program lain adalah kita ada program persediaan, CJ dan intensif. Dan kita ada satu adalah FIA, Program Foundation in Accounting. Juga di bawah program YTP. Saya dah terangkan awal tadi, program YTP ni apa. Bila nak buka, dah terangkan tadi. Foundation in Accounting. Kita ada juga Certificate in Finance and Accounting and Business, Finance, Accounting and Business, CFAB. Juga di bawah program YTP. And then kita ada LCCI, okay, dan satu lagi program last kali Intensive English Program. Intensive English Program ni adalah dibuka kepada pelajar-pelajar lepasan SPM. Result SPM dia, English dia dapat D. Denmark dia kena melalui program ni selama 2 bulan terlebih dahulu, baru dia boleh buat D, diploma. Okay. Syarat umum, saya turun syarat umum kemasukan ke KPM, College Professional MARA. Tadi saya terangkan syarat umum College MARA. Sekarang ni ke College Professional MARA. Yang pertama tu sama, mesti Bumi Putra. Okey, mesti Bumi Putra. Yang kedua, lepasan SPM, SPMV, STAM. Ini syarat-syarat dia. Dia ada beza kalau ada orang tanya, budak College Vocational boleh masuk tak lepasan College Vocational? Tak boleh. Tak boleh.
Sebab dia saya kena terangkan sesi lain lah kenapa tak boleh, sebab dia mesti ambil SPM. Budak kalau dia vocational dia ambil CJ vocational. Dia bukan SPM, walaupun ada satu subjek, dua subjek tu setara sebenarnya dengan SPM, tapi untuk ada banyak lagi subjek yang tidak setara, jadi kita tak boleh menerima pakai CJ vocational dia, tapi dia boleh pergi kepada bahagian teknikal lah kalau minat. Tidak lebih umur, tidak lebih daripada 35 tahun. Jadi kalau ada ibu bapa kat sini yang umur dia 34 tahun, boleh mau? Mana tahu? Kan? Ibu umur 34 tahun nak belajar, tiba-tiba baru rasa nak belajar, boleh mohon, tak ada masalah. Jangan syarat pada waktu tarikh permohonan tersebut tidak lebih daripada 35 tahun. Dan yang bawah pun ada tulis senarai hitam macam saya terangkan tadi, bantuan kewangan pun saya dah terangkan tadi, dan pemeriksaan kesihatan. Bukan bermaksud kalau dia tidak sihat dia tak boleh masuk, boleh. Walaupun kata kena buat pemeriksaan kesihatan, tapi kalau kes-kes tertentu yang mana mungkin dia kesihatan dia tu hingga boleh mengganggu pembelajaran dia, yang itu kita kena tengok satu persatu, case by case untuk itu. Okey, so ini adalah syarat kemasukan umum. Sekejap sebentar. Okey, saya sebelum tu untuk syarat lepasan SPM, SPMV dan STAM tadi, STAM tadi, kita perlukan kepujian dalam bahasa Melayu. Kepujian maksudnya kredit, maksudnya C dan ke atas. Okey, dan 2 subjek lain. Subjek lain ni apa? Subjek lain tak kisahlah subjek apa pun. Sejarah ke, agama ke, seni ke, apa saja subjek lain. 2 subjek lain. Okey, serta lulus matematik. Lulus matematik maksudnya dapat E matematik boleh masuk. Kalau dapat G tak boleh. Dan lulus bahasa Inggeris sekurang-kurangnya D. Ini adalah syarat minimumnya. Syarat minimum. Of course untuk certain program ada syarat yang berbeza. Tapi saya nyatakan tadi syarat minimum. Bahasa Melayu nak kredit C dan ke atas dan 2 subjek lain. Lulus matematik sekurang-kurangnya dan lulus bahasa Inggeris. Cuma for those yang lulus bahasa Inggeris saja, iaitu dia dapat D. Contohnya, dia akan melalui program tadi, saya nyatakan tadi, intensif bahasa Inggeris dulu selama 2 bulan. Lepas tu barulah dia akan pergi buat diploma. Jadi kalau nak terus buat diploma, cara dia macam mana? Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya dapat C. Okey, bahasa Inggeris sekurang-kurangnya dapat C, bahasa Melayu dapat C dan salah satu subjek lain, insya-Allah terus buat diploma. Tapi kalau bahasa Inggeris dapat D, kena buat program intensif dulu. So harap jelas penerangan tersebut. Ini adalah syarat minimum. Of course, saya cakap tadi kalau contohnya nak buat program komputer, lain sikit syarat dia. Nanti kita akan pergi detail dalam website kita, nanti boleh tengok. Okey, tempoh pengajian di Kolej Profesor Mara dan Kolej Mara. Untuk program CFAP, program CFAP tadi, program yang YTP selama 1 tahun 6 bulan. Program FIA, juga program YTP selama 1 tahun. Program diploma kita selama 2 tahun, 2 tahun setengah. Ada satu lagi sebenarnya saya lupa nak masukkan, untuk program yang kita kata tadi, kita collaborate dengan SCCA tadi. Program baru kita yang kita collaborate dengan SCCA, DCAT, nama dia DCAT, Diploma in Certified Accounting Technician. Diploma in Accounting with Certified Accounting Technician. Ada collaborate dia tu lama sikit, 3 tahun setengah sebab dia plus sekali dengan bekerja. Dia kena bekerja terus. Baru dapat diploma tersebut. Itu LCCI kita 14 minggu dan IEP. IEP ni adalah Intensive English Program untuk program persediaan pelajar yang dapat D bahasa Inggeris tadi selama 8 minggu. Okay. Untuk Kolej Mara, untuk program IB dan program A-Level selama 2 tahun. 2 tahun iaitu di Kolej Mara Banting dan juga Kolej Mara Seremban. Untuk program asasi dan matrik selama setahun berada dalam sistem kita. Okey, untuk laluan kerjaya KPM, kalau untuk laluan kerjaya di Kolej Mara, kalau pelajar-pelajar di Kolej Mara Banting, Kolej Mara Seremban habis belajar, dia akan fly ke overseas lah. Kalau Kolej Mara Kuala Nerang tadi, dia akan masuk ke universiti-universiti yang kita dah
nyatakan tadi pada awal tadi, universiti yang rakan strategi kita tadi lah. Tapi untuk Kolej Profesional Mara, saya kongsikan di sini, bila dia mendaftar, dia akan berada dalam sistem kita lebih kurang 2 tahun hingga 2 tahun setengah. Selepas tu habis belajar dan dia boleh sambung degree. Ini antara soalan yang kerap ditanya bila kita buat promosi. Boleh ke anak saya lepasan Kolej Profesional Mara ni nak sambung ke degree di, contoh nak masuk ke UiTM, contoh nak masuk ke UKM, contoh nak masuk ke UIA, universiti awam, kita tak cakap universiti swasta ni lagi senang. Universiti awam, boleh ke soalannya? Saya letakkan logo-logo universiti kat situ. Yang saya letak ni bukan sekadar letak, tapi confirm. Alhamdulillah, setakat ini boleh katakan semua graduan kita insya-Allah akan dapat melanjutkan pengajian ke universiti-universiti. Cuma bilangannya berbeza-beza lah. Macam UiTM tu mungkin agak bilangan tak ramai sangat disebabkan oleh mereka memberi lebih perhatian kepada laluan kepada graduan-graduan daripada peringkat diploma mereka. Tapi ada pelajar kita sambung belajar di UiTM, ada pelajar kita yang sambung belajar di Universiti Malaya. Sebab apa? Sebab program kita semuanya diiktiraf oleh MQA. Jadi tak ada masalah untuk pelajar sambung belajar di universiti-universiti awam atau di swasta. Dan juga boleh terus buat profesional. Ada pelajar habis diploma terus buat SCCA. Ada pelajar terus pergi buat CILT, chartered, dia sambung lagi dia punya ni. So dari segi laluan untuk selepas dapat tamat diploma, insya-Allah tak ada apa. Ataupun dia boleh masuk pasaran kerja. Ini logo-logo yang kita letakkan tu bukan sekadar letak logo, tapi itu adalah di mana alumni kita, ada alumni kita bekerja di situ. Saya letak logo-logo yang agak familiar lah. Kalau letak logo-logo Cik Ayam, tak orang tak tahu ni kami apa pula letak dalam ni. Ini kalau Asia, orang tahu Asia kan. Highcom, TV3 orang tahulah apa tu. Ini Monster atau orang tahulah ini Monster apa. PwC, kalau siapa yang background accounting, dia tahulah apa PwC. Bagi jelas. Okay. So kelebihan belajar di KPM saya rasa sama macam mana Tuan Asri terangkan tadi, ada lebih kurang sama, bukan lebih kurang, memang sama pun. Mungkin ada tambahan sedikit saya letakkan kat sini. Yang pertama adalah kos pengajian yang minimum, macam dimaklumkan tadi bahawa yuran pengajian tak ada. Kita tak ada yuran pengajian. Yuran pengajian alhamdulillah setakat ini ditaja sepenuhnya oleh MARA, oleh kerajaan. Terima kasih MARA, terima kasih kerajaan. Masih lagi ditaja. Cuma kita ada yuran pendaftaran lah. That's why saya letak kos pengajian tu minimum. Yuran pendaftaran pun tidak akan membebankan pelajar, insyaAllah. Adalah bayar sedikit pasal bayar exam, bayar sedikit tentang macam kalau kat sekolah dia ada PIBG, kita ada juga macam tempat kita ada muafakat, benda-benda lebih kurang. Kalau di KPM lebih kurang 300 lebih, 400 macam tu lah untuk waktu mula-mula dia mendaftar. Lebih kurang macam tu. Okey, kalau ada masalah nak bayar pun bagi tahu kami. So saya ada masalah sangat nak bayar. Kita ada masalah, ada pelajar yang macam tu memang dia susah, tak ada masalah belajar, tapi tak apa, maklumkan pada kami, insya-Allah kita cuba pun mudahkan. Yang penting nak belajar. Yang penting jangan bila masuk tak nak belajar pula. Yang penting nak belajar, insya-Allah. So kos pengajian minimum satu kelebihan utama. Yang kedua, elang sara hidup diterangkan tadi RM300 sebulan diberikan kepada semua pelajar setakat hari ini. Tidak mengambil kira status ekonomi. Setakat hari ini, kalau esok saya tiba-tiba berubah, wallahualam. Setakat malam ini masih lagi sama. RM300 semua pelajar akan dapat. Tidak kira status ekonomi, dan kita tidak akan minta balik, bayar balik. Cuma untuk peringkat kalau dia buat IEP tadi, ketika persediaan dia dapat kurang sikit lah. Itu lebih kurang dalam 200 200 macam tu, 200 setengah. Tapi bila masuk diploma, RM300 setiap bulan, insyaAllah. Dia dapat, kecuali kalau ada setengah-setengah tu waktu cuti dia dapat separuh. Duduk rumah pun dapat separuh allowance. Sorry. Dan tiket penerbangan pergi balik, yang mana Sabahan tadi kita ada pelajar dari Sabah, ada pelajar daripada Sarawak nak datang Semenanjung, sebab di Sabah tak ada KPM, atau di Sarawak tak ada KPM, belajar di Semenanjung. InsyaAllah tiket penerbangan kita akan taja. Datang sekali, waktu daftar, balik sekali. Kalau nak balik setiap bulan tak mampu kita. Minta maaf sangat kalau tiap bulan nak balik, kata janji dapat tiket penerbangan balik. Sekali datang, sekali balik. Bukan tiap-tiap bulan nak pergi balik. Yang itu sendirilah. Okey, insyaAllah. Bayar dulu tiket, balik nanti dah sampai dekat kolej, claim, buat tuntutan. Jangan hilangkan tiket tersebut. Dan kemudian pasaran graduan kita tinggi, lebih daripada 85%, even sampai ke almost 90%. Kemudian pasaran graduan saya sama antara kami dan juga saya di Kolej Profesional Mara dan juga bahagian kemahiran tinggi KKTM sama lebih kurang. Kemudian pasaran kita sangat tinggi. Baru-baru ni 2 minggu lepas, kita baru habis convocation.
majlis convocation daripada 6 sampai 10 hari bulan Mac baru selesai. Dan mana pelajar-pelajar kita bila tanya dah bekerja, ramai semua dah, bukan semualah, ramai dah bekerja. Alhamdulillah. Kita juga menyediakan skim pinjaman komputer kepada pelajar yang memerlukan. Tak ada interest, tak ada apa-apa, pinjam dapat 3,000, bayar balik. Ni pinjaman lah, kena bayar balik lah 3,000. Dan seperti mana saya katakan tadi, program-program kita berkualiti, diiktiraf, diakreditasi oleh MQA. Dan juga kita collaborate dengan beberapa badan profesional. Dan satu yang suka juga saya nak kongsikan, tadi saya dengar Cik Asri pun dah kongsikan, sama juga dekat Kolej Profesional Mara. Kalau dulu katakan result SPM tak berapa-berapa, ada so je result SPM. Tapi kalau cemerlang di Kolej Profesional Mara, insya-Allah melepati syarat-syaratnya, polisi semasa kita pelajar cemerlang, kita akan hantar belajar keluar negara. Okey, saya minum gatal tekak Pelajar cemerlang kita akan hantar keluar negara. Nak belajar kat mana? Soalan nak belajar kat mana? Nak belajar kat UK, nak belajar dekat New Zealand, nak belajar kat Australia, nak belajar kat Singapura tak ada. Singapura pun kita hantar. Kalau nak belajar kat Singapura, ada. So, ini antara benda yang kita buat sekarang ini. Pelajar ramai, baru-baru ni pun kita hantar lebih kurang 100 lebih orang pelajar keluar negara. Dan kalau rasa tak nak belajar dalam luar negara, boleh belajar dalam negara untuk pelajar cemerlang. Ditaja oleh MARA. Ditaja oleh MARA. Dan of course, ada setengah penginapan kita sediakan kepada pelajar-pelajar. Ada setengah kolej KPM menyediakan penginapan sampai pelajar graduate. Daripada awal SEM 1 sampai dia habis belajar. Tapi yang kita wajibkan kepada semua kolej untuk menyediakan penginapan sekurang-kurangnya semester 1. Mesti dapat asrama. Tak perlu bayar. Duduk asrama tak perlu bayar. Kan? Tapi ada kadang sampai semester 2, semester 3 macam tu lah. Tengok kolej, kapasiti kolej berbeza-beza. Jadi kalau dah tak dapat duduk asrama, kenalah sewa rumah di kawasan sekitar. Ramai pelajar-pelajar kita menyewa di kawasan sekitar, insyaAllah. So ini antara kelebihan di Kolej Profesional Mara. Sekarang saya nak kongsi pula dengan tuan-tuan dan puan-puan kelebihan di Kolej Mara. Kolej Mara iaitu yang pertama, yuran pengajian ditaja. Macam tadi, makan dan minum. Ni Kolej Mara. Kita bagi makan dan minum 5 kali sehari, insyaAllah. Diberikan secara percuma. Okey, untuk Kolej Mara, untuk program asasi tadi, Kolej Mara, makan dan minum. Penerbangan pergi balik pun sama. Penginapan sampai habis belajar, insyaAllah dapat. Okey, jaminan tempat pengajian. Maksudnya apa jaminan tempat pengajian? Katakan anda buat program asasi Kuala Nerang, anda ambil UTM. Program asasi UTM. Tapi belajar buat asasi pekerjaan tu di Kolej Kuala Nerang. Habis saja buat asasi, insyaAllah anda akan confirm dapat masuk ke UTM. Confirm dapat masuk UTM. Katakan anda memilih program asasi di City University. Okey, habis saja di program asasi Kuala Nerang, lepas tu anda akan masuk ke City University. Anda memilih UTP, Universiti Teknologi Petronas, habis asasi, masuklah ke Petronas. That's why kita kata jaminan tempat pengajian. Tak perlu mohon, tak perlu risau, insyaAllah dapat. Okey, dan skim pinjaman komputer serta allowance sara hidup. Untuk pelajar di Kolej Mara, allowance sara hidup kita berikan RM100. RM100, okeylah kan, RM100, makan minum dah bagi. KPM tak ada makan minum. Kena sendiri. Ada Kolej Mara makan minum dah bagi, RM100 kita bagi. Dan macam saya katakan awal tadi, allowance sara hidup ni pun tadi tidak akan dituntut balik oleh Mara dengan syarat menamatkan pengajian. Kalau tengah-tengah belajar, tiba-tiba rasa nak berhenti, alamak nak berhentilah, kan, nak pergi tempat lain. Okey, kita tak halang nak pergi tempat lain, tapi anda dah kira breach contract, so kena bayar baliklah kepada Mara. Okey, apa yang anda dah dapat, katakan dah duduk 6 bulan, dah dapat 600 contohnya, kalau untuk Kolej Mara lah, kena bayar dah balik 600 tu. Macam lebih kurang macam tu. Kalau KPM mungkin banyak sikit sebab dia 300 sebulan. Tapi kalau anda habis belajar, tidak kira berapa CGPA pun. As long as menamatkan pengajian, Mara tidak akan tuntut. Sama saja. Polisi kita sama ada di Kolej Profesional Mara ataupun di KKTM, TVET tadi. Sama. Mara tak akan tuntut. InsyaAllah. Okay? So, datanglah belajar, dah tamatlah pengajian. Untungnya jadi anak Mara ni. Okay? So, cara memohon, ini cara memohon untuk program-program di KPM, Kolej Mara. Ini yang warna merah ni cara mohon ni belum buka lagi ya. Tuan-tuan dan puan-puan belum buka lagi.
My Edulon nanti macam saya katakan tadi, kena mohon lepas result keluar. Okay, untuk program-program diploma kita, insyaAllah boleh mohon di sini, hiedu.my. Kita akan buka untuk pengambilan bulan Julai nanti pada 1 April nanti, baru kita buka. Macam KKTM dia dah buka awal. Macam kami, sebab kami sekarang masih lagi dalam proses pengambilan pelajar untuk sesi March. Kita setahun ada 3 bulan. Setahun ada 3 bulan. Setahun ada 3 intake. Allah. Okay, setahun ada 3 intake. Jadi 3 intake. Jadi sekarang kita tengah proses pelajar-pelajar untuk kemasukan bulan Mac yang akan melapor diri pada 30 Mac nanti. That's why kita tak buka dululah. So selepas pelajar habis lapor diri, insyaAllah pada 1 Mac kita akan buka untuk permohonan pelajar-pelajar yang baru ambil SPM baru ni dan sebelum-sebelumnya kalau tiba-tiba ingin nak belajar balik, ada 1 Mac baru buka balik. Okay? So macam saya katakan tadi, teruskan follow kami di Facebook, sama ada di Facebook hiedu.my, boleh buka dekat Facebook Hiedu Mara, ataupun kalau yang siapa yang menonton dekat Facebook Live, boleh follow je Facebook saya. InsyaAllah saya pun akan share juga di Facebook saya, ataupun paling mudah lah follow Facebook Mara. Okay? Untuk program-program lain, macam program di Kolej Mara, yang MyEdulo juga, kalau untuk program asasi, Hiedu, 1 hari bulan nanti. Hiedu semua buka 1 hari bulan. Untuk program matrikulasi, kena mohon dari bahagian matrikulasi lah, saya rasa dah buka sekarang ni. Pelajar-pelajar minat nak buat program matrikulasi di Kolej Mara, boleh mohon. Saya rasa permohonan ni dah, bukan saya rasa, memang dah buka pun. Kena buka bahagian matrikulasi dan mohon. Okey. Ini adalah pintu gerbangnya nak masuk tu. Bila anda mohon di Hiedu nanti, inilah pintu gerbangnya. Iaitu kena masukkan nombor kad pengenalan dan katalog, dan of course kena klik pengguna barulah, register dulu, dan dia akan bawa kepada permohonan. Okay? So ingat 1 April nanti insyaAllah kita akan buka permohonan kemasukan ke Kolej Profesional Mara serta pengambilan ke Kolej Mara Kuala Nerang bagi 3 program asasi, iaitu asasi perniagaan, asasi sains dan asasi kejuruteraan dan teknologi. Okey, so saya dah 10.30 juga, dekat 10.30. So saya rasa itu saja daripada saya. Sekejap saya stop sharing dulu. Okey. Okey, kembali semula. Tengok baru nampak muka. Ya Allah Akbar. Okey, okey. Yang nak mohon, dia tanya kan, nak mohon guna result trial ke? Betul. Untuk Kolej Profesional Mara dan untuk Kolej Mara untuk program asasi, mohon guna result trial dulu. So selepas result keluar nanti, kita akan bagi masa kepada adik-adik pelajar, anak pelajar lebih kurang 7 hari hingga 10 hari untuk mengemaskini. Mengemaskini balik result tersebut. Mesti masuk ke maskini. Kalau tidak nanti takut-takut kita tersalah tawar. Tersalah tawar ataupun kita tidak tawar. Takut itu. Anda sepatut layak tapi result trial kata tak layak. Jadi kena mohon. Okey. Bagaimana nak dapat link recording? InsyaAllah link recording nanti saya akan share dekat Facebook saya. Kita akan share juga di Facebook Hiedu. Kita tak share dari Facebook Mara lah. Hiedu Mara, ataupun mungkin Cik Asri akan share dekat Facebook KKTM Rembau. KKTM Rembau, ya. Facebook KKTM Rembau. Okey, Tuan mohon pencerahan apa perbezaan DIB dan DBS, Diploma International Business, dan lebih belajar tentang tata cara atau proses-proses untuk perniagaan luar antarabangsa lah, perniagaan luar dan ekspor import lah. Business study ni dia lebih general sikit, boleh belajar human resource, everything, marketing, semua macam tu. Anak buah tanya tu. Bos, sampai bila buka permohonan, nanti kita maklumkan. InsyaAllah kita maklumkan. Kita belum tu lagi, kita maklumkan nanti sampai bila. Tapi 1 hari bulan buka. So kita saja buat tak nak bercakap dulu. Supaya masuk kat Facebook kita dan like Facebook kita dulu. Macam tu pula kan. Like Facebook kita dulu. InsyaAllah dekat tu maklumat akan sampai. Hiedu Mara. Nombor handphone Cik Maizul. Okay, nombor Cik Asri dah bagi nombor telefon. Saya kena bagi nombor telefon juga lah Cik Asri Ya. Terpulang. Allah. Okay. Saya, nombor telefon saya 019 384
384-7479 019-384-7479 Okey. Apa beza High-Edu dan YTP? High-Edu ni adalah bahagian kami bahagian pendidikan tinggi bahagian pendidikan tinggi. Nama pun kalau kita Facebook kita High-Edu Mara. YTP adalah program Young Talent Development Program yang diuruskan oleh bahagian penganjuran pelajaran Mara. Okey, bahagian penganjuran pelajaran Mara. Okay, Cik Mazul, saya nak share sikit je. Okey, silakan. Katalah kita bukan nak minta result SPM kita nak kalau boleh bagi yang bagus-bagus lah, tapi kalau yang kurang bagus jangan kecewa kan. Kita ada platform yang sijil iaitu daripada Giat Mara. Macam mana saya cerita tadi, daripada Giat Mara ni setiap parlimen ada Giat Maranya. Yang penting minat je, pun ada disediakan allowance pengajian sehingga 6 bulan sahaja. Betul. Dan boleh sampai ke SKM 3. Itu Giat Mara. Kalau ke mana-mana tuan-tuan pergi tengok kat tepi jalan tu ada signage Giat Mara kan, pergi jumpa terus pengurus dia. Boleh walk in daftar, tak ada masalah. Okey, pergi ke Giat Mara, tamatkan di Giat Mara, sambung terus di IKM ataupun KKTM. Yang macam daripada Cik Maizul tu dah shortcut daripada SPM yang cemerlang dan ni lah kan, yang sederhana cemerlang tu. Yang kurang cemerlang tu bermula daripada Giat Mara. Jangan risau, jangan kecewa tak ada tempat nak belajar kan. Janji minat je. Giat Mara, pergi ke IKM ataupun KKTM ataupun Cik Maizul beritahu tadi KPM dengan KN. Lepas tu sambung degree di universiti yang kita dah collaborate ataupun universiti UniKL. Yang ada juga yang tanya tadi UniKL dengan KPTM tu. Cik Maizul. Nah, kita memang advise kalau graduan kita lepasan KPM, lepasan KKTM untuk menyambung pengajian di UniKL ataupun di Kolej Politeknik Mara ataupun sekarang ni kita ada Universiti Politeknik Malaysia. Universiti kan? Yes, disebabkan apa? Disebabkan macam ni, bila menyambung pengajian di institusi pengajian Mara sendiri, yang paling penting adalah you akan dapat anak-anak pelajar graduan kita akan dapat kredit transfer yang banyak. Kredit transfer yang banyak. Jadi tempoh pengajian tu singkat lah. Ya, tempoh pengajian tu jadi singkat. Itu yang penting. Walaupun kadang-kadang kata alamak nak sambung kat UniKL kena buat loan RM50,000, RM60,000. Tapi insya-Allah kalau loan pinjaman pengajian Mara, kita tak risau sebab kalau anda graduate mengikut CGPA tertentu, insya-Allah akan dapat convertible loan. Loan yang boleh ubah. So kalau result makin cemerlang, makin sikitlah bayar. Jadi insya-Allah tak ada apa-apa yang tu, jangan risau. Jadi tapi kita tidak kata tak boleh pergi luar tempat lain, boleh je pergi, tak ada masalah. Tapi kita sangat menggalakkan untuk anda graduan-graduan kita daripada KKTM, daripada KPM untuk menyambung pengajian di institusi pendidikan Mara itu sendiri. Okey, ada sikit lagi mungkin tuan-tuan ada join Facebook Mara. Kat situ nanti mungkin ada kita iklankan untuk karnival pendidikan, Cik Maizul Betul. Kita akan adakan karnival pendidikan yang mana tuan-tuan puan boleh terus ke karnival tersebut. Kat situ segalanya lah, IKM ada, Giat Mara, UniKL, KPTM, semua ada. Kita berkumpul di situ untuk membantu tuan-tuan untuk mendaftar anak-anak nanti, insya-Allah. Betul. Saya selalu karnival pendidikan ni tak lama, tapi saya rasa mungkin bulan puasa ni mungkin kita belum dapat panggilan lagi. Tarikh pun tak ada lagi. Tapi kalau dapat nanti insya-Allah saya menyerulah. Kami menyeru kepada semua ibu bapa, kepada semua bakal lepasan SPM untuk mengunjungi karnival pendidikan Mara lah. Banyak input juga sedang. Even ada setengah-setengah tempat tu dia buat keluar offer letter terus, Cik Asri. Betul. Ada print kat situ. Tengok result SPM. Yang penting bawa result SPM tu. Ataupun percubaan kan. Bila karnival kita belum dapat tarikh lagi. InsyaAllah tak ada tarikh lagi. Like Facebook kita, like Facebook Mara, maklumat akan disebarkan di situ, dimaklumkan di situ. Kalau sekarang kita dapat tarikh lagi. Okey. Ada apa lagi Cik Asri sebelum biasa tak ada. Sebelum kita ni kita pun tak kurang 400 betul. Oi, ramai. Sampai ke berapa jam ni.
Alhamdulillah. So insya-Allah kita akan ada siri-siri lain nanti, yang itu yang saya boleh janjikan, tapi tak tahu sama ada siri tersebut mungkin kita secara bersama macam ini, kolaborasi sekali lagi dengan bahagian kemahiran teknikal ataupun dengan berasingan lah. Cik Fazul, kalau di sini ada cikgu-cikgu kan yang tengah mendengar ni, boleh jemput kita ada unit promosi di Pejabat Mara Negeri, di Pejabat Mara Daerah ataupun ada kolej-kolej yang berdekatan. Betul. Dengan sekolah-sekolah cikgu-cikgu lah. Boleh jemput kami untuk bagi penerangan lagi. Tak ada masalah. Kadang-kadang orang takut nak masuk kolej. Dia kata nak boleh ke nak pergi nak bawa student nak pergi kolej nak tengok fasiliti kita. Tak boleh masuk. Tu betul juga. Saya pun nak promote boleh datang ke Rembau kalau nak tengok fasiliti. Datang ada sekolah daripada Terengganu datang buat lawatan. Boleh, tapi maklum jangan terjah. Jangan terjah buat terjah payah kan. Maklumkan kami nak buat lawatan, contoh nak tengok. Boleh kami lalu-lalukan. Betul, memang kita buka. Tak ada. Even kalau katakan nak panggil kami untuk bagi sesi khas untuk sekolah anda, contohnya macam ni lah, kita buat sesi online lah kalau Puan Barbara tadi di Sarawak nak panggil, nak ke sana mungkin agak sukar bagi kami. Tapi kalau rasa nak buat secara online macam ni boleh, kita boleh susun elok-elok dan kita boleh adakan sesi penerangan secara online, mungkin lebih terperinci sedikit. Ya, betul. Saya kata saya janji akan ada sesi-sesi lain, cuma kita tak dapat maklumkan malam ni bila sesi tersebut. So that's why ini bukan pancing nak suruh like, nak suruh follow kami dah. Yang kata nak pancing kan, bukan pancing, tapi nak maklumkan, kita tak boleh nak maklumkan malam ni. So kita akan maklumkan dalam Facebook kita. Satu lagi Cik Fazul, mungkin ada tuan-tuan dan puan dapat iklan WhatsApp ke daripada mana-mana, ada logo Mara, ada mengatakan tawaran apa itu ni kan. Kena maklumkan dulu dengan pejabat-pejabat Mara yang berkaitan. Takut scammer kan. Dia tawarkan itulah, tawarkan inilah. Kena refer pejabat-pejabat Mara dulu, betul ke tawaran tu. Tu saya nak ingatkan lah. Sekarang ni tengah dahsyat ni, dia orang tengah susun strategi ni. Okey, boleh tu ada orang minta tu, boleh forward link untuk mohon IKM Rembau, KKTM Rembau. Ada peminat di asli ni nak masuk ni ya. Saya ada bagi nombor telefon tadi, tak apa, WhatsApp je saya. Okay. Sebenarnya dia link permohonan dia, kita standard satu link permohonan tu lah. Okey. Jadi saya rasa mungkin kata-kata akhir daripada Encik Asri sebelum kita ni. Okey, terima kasih semua yang dapat meluangkan masa bersama kami. Itulah nasihat saya, apa jua dapat result SPM nanti, jangan kecewa. Kami sedia membantu seboleh mungkin lah. Mara sedia membantu untuk meneruskan pelajaran anak-anak dan anak-anak tuan-puan nanti, insyaAllah. Okey Cik Fazul, terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau ada salah silap, pasal bahasa kan. Minta maaf banyak. Terima kasih Cik Asri. Okey, saya ada terbaca satu soalan tadi, saya lupa nak respon. Ada yang tanya tadi, kalau dia dah minta KPM, dia dah minta ni, boleh tak dia minta UPU? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Even ada yang kata dia dah minta Kolej Mara, boleh tak nak minta KPM? Dia minta YTP, boleh tak nak minta? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah untuk itu, okey. Jadi mohon je, sebab kita kalau di peringkat kita mohon percuma, tak ada bayar pun, tak ada PIN number, semua tak ada, mohon. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih, agak terkejut sebenarnya dengan sambutan malam ini. Alhamdulillah. Kita harapkan penerangan ringkas kita pada malam ini sampai kepada tuan-tuan dan perempuan faham apa yang kita terangkan, walaupun mungkin kalau masih tak jelas boleh cuba hubungi kami dan insyaAllah kita akan cuba memberi penerangan dengan lebih jelas lagi lah. Sekali lagi saya rakamkan ucapan terima kasih atas sambutan dan insyaAllah kita doakan keputusan anak-anak, tuan-tuan dan perempuan, adik-adik yang mungkin menonton pada malam ini, anak-anak murid, kepada cikgu-cikgu yang datang malam ini mendapat keputusan yang cemerlang. Dan insyaAllah dapat menyambung pengajian jadi anak Mara nanti insyaAllah. Okey, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat berpuasa. Betul. Kepada semua insyaAllah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Terima kasih Tuan. Sama. Terima kasih Bos. Terima kasih Tuan.
Terima kasih banyak. Terima kasih, Cik. Terima kasih bos. Jaga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tu bang? Terima kasih Tuan. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Sama.